Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua netizen yang mengikuti page Nadi Duit, One Alwi The Talent Wizard, sama ada juga di page FB, di Instagram, di YouTube dan juga di TikTok. InsyaAllah kita sambung kembali apa yang kita bicarakan sebelum ini yang berkaitan dengan strategi pemasaran rahsia menarik pelanggan. Hari ini kita bicara seketika tentang strategi jualan dan penjualan kuasa membina pengaruh pelanggan, kerana apabila membuat pemasaran tentu dah kena juga membuat jualan. Apabila kita berbicara tentang strategi jualan ini, sebenarnya dia bukannya, kalau kita menengok konsep, memang kita menjual, tapi hakikatnya dalam dunia sekarang kita bukan lagi kita menjual, tapi kita hendaklah meletakkan pelanggan supaya suka kepada kita, dan akhirnya pelanggan itu akan membeli kerana pelanggan itu selesa dengan kita. Jualan itu akan berlaku secara lembut, bukan secara kasar. Sebab itu dipanggil soft skill dan hard skill kan, soft sell dan hard sell. Kalau kita merasa membuatkan pelanggan itu rasa lebih selesa dan mereka akan natural dengan kita kerana mereka tak menganggap kita ni salesman. Biasanya salesman ni orang takut. Sebab apa? Salesman ni dia push untuk membeli tanpa mengetahui keperluan pelanggan. Dan sebab itulah yang paling penting dalam jualan ialah kita membina trust, keyakinan dan sikap percaya pelanggan pada kita. Apa yang kita cakap itu benda yang betul, bukan yang benda dia reka cipta, bukan benda sekadar untuk mengambil duit pelanggan, tapi kita menyelesaikan masalah pelanggan. Dan juga apabila kita bercerita tentang pelanggan dan konsep jualan ni, kita tidak ada konsep paksaan dalam pembelian, tapi pelanggan membeli dengan keredaan, dengan penuh kefahaman. Dan juga kita bukannya salesman yang biasa-biasa, tapi kita seorang yang pandai berkomunikasi, yang mana komunikasi kita itu meyakinkan pelanggan untuk membeli dalam keadaan yang pelanggan tahu itulah sesuai untuk dirinya, bukannya dipaksa-paksa, bukannya kita ngada-ngada kan, yang kita memang jualan itu jualan yang orang selesa dengan kita. Dan seterusnya pelanggan akan mengawal kita sebagai kawan, sebagai ejen penyelesaian masalah, sebagai individu yang mempermudahkan urusan mereka dan juga sentiasa membantu mereka, membantu menyelesaikan masalah mereka. Itu sebenarnya konsep jualan. Dan itu juga yang nak diterapkan dalam konsep pemasaran. Begitu juga kalau kita melihat dalam jualan ni, kalau kita bekerja secara keras sebagainya kan, jualan ini sebenarnya di mana seorang itu bukan mudah untuk menjual, dia merupakan satu benda yang perlukan hard working lah. Keduanya, orang yang terlibat dalam jualan ni kena melatih diri mereka supaya mereka biasa dengan ditolak, rejection ni. Rejection bukannya membunuh mereka, membunuh salesman, membunuh jualan, tapi sebenarnya adalah satu kebiasaan dalam proses jualan, kerana pelanggan masih lagi belum trust betul-betul pada kita. Begitu dengan objection. Reject satu, objek ni yang tak setuju dengan apa yang kita nyatakan pun sama. Dan juga apabila terlibat dalam jualan, kena mindsetkan diri kita supaya kita berada dalam potensi yang high potential failure. Maknanya mudah gagal lah. Mudah gagal ni biasa dalam jualan. Sehingga kita menjumpakan satu rentak. Mana rentak itu menyebabkan kita menjadi seorang yang berjaya. Dan juga dalam berjalan ni kita ada persistent disappointment. Maknanya benda yang persistent lah. Kadang-kadang kita kecewa tu biasa, tak masalah kan. Kadang-kadang ada juga yang konsep tikam belakang, ada juga halangan-halangan yang tak terduga. Kadang-kadang menghadapi juga pengalaman-pengalaman yang menakutkan, yang difficult yang dihadapi. Dan juga kadang-kadang terasa disisihkan, kadang-kadang kawan-kawan menjauhkan diri, dan juga kadang-kadang kita sebagai orang yang terlibat dalam jualan ini, cabaran kita kadang kita sukar untuk memahami kehendak pelanggan, sebab kadang pelanggan tidak bercerita dengan betul kepada kita apakah kehendak mereka, maka dia memerlukan pada borak-borak dan sebagainya yang akan melahirkan supaya kita faham kehendak pelanggan, akhirnya kita boleh menyelesaikan masalah pelanggan lah. Apa lagi cabaran dalam jualan? Cabaran jualan ni adalah apabila kita nak berdepan face to face, one to one ni. Itu pun cabaran juga untuk berkomunikasi, bersembang secara berdepan ni merupakan satu benda yang cukup mencabar. Tapi itulah latihan bagi orang terlibat dalam jualan. Dan juga kita nak menjadikan kita individu yang sensitif dengan kehendak pelanggan, individu yang tahu berkongsi dengan baik, individu yang tahu kita menjual ni untuk apa, individu yang menjaga imej dan pribadi diri, dan juga individu yang sentiasa mencari ilmu supaya kita tetap menjadi seorang yang jahil, dan itu yang kejahilan kita dalam bidang jualan dan bidang pemasaran itulah sebenarnya perkara yang menyebabkan kita tidak boleh menjual. Itu cara teorinya begitu, praktikalnya banyak kena buat latihan dan terusnya latihan. Dan seterusnya adalah apakah perkara yang dikatakan 6 undang-undang dalam jualan. Yang pertamanya, undang-undang yang pertama ialah kita kena tahu pelanggan kita, segmen pelanggan kita lah. Kena